Assalamualaikum dan salam bahagia. Anda sedang menyaksikan Sekilas Fakta edisi Jumaat 11 November 2016. Ahli Parlimen PKR Lembah Pantai Nurul Izzah Anwar mengakui berasa janggal untuk bekerjasama dengan Parti Perbumi Bersatu Malaysia yang dipimpin bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad, namun mengalu-alukan persetujuan untuk memperjuangkan reformasi. Kata Nurul Izzah, anak-anak muda menganggap Mahathir sebagai pemimpin ulung kerana membangunkan negara selama ini tanpa mereka ketahui konflik politik yang berlaku pada 1998 di mana bapanya Datuk Seri Anwar Ibrahim dipenjara. Janggal bila bersama, tetapi selagi prasyarat utama reformasi, pengasingan kuasa, maka kita alu-alukan kerana kita kena tahu figur Mahathir itu dimomokkan kepada anak-anak muda yang tidak langsung ingat sejarah sejak 1968. Dalam buku sejarah kita, dalam psiki kita, seolah-olah 1999, 1998 tidak berlaku. Ahli Parlimen DAP Petaling Jaya Utara, Tony Phua, menjelaskan himpunan bersih nyata memberi impak kepada pemerintah sejak Bersih 1 diadakan, di mana pembangkang dapat menafikan kemenangan 2/3 majoriti Barisan Nasional di Parlimen. Tony Phua turut menjelaskan mahu rakyat Malaysia memastikan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak tidak boleh tidur lena selagi tuntutan rakyat tidak dipenuhi. It is definitely a very important event. It is not an event that you feel is not productive. It is what BN wants you to feel that it is not productive. Najib kalau dia boleh, dia minta supaya semua orang bosan. But kalau you orang semua bosan, kalau Tony Phua tak sebut lagi 1MDB, tak kacau sama dia boleh tidur lena. Yes, he's still the Prime Minister, but he cannot sleep in peace. Seorang aktivis dari Gabungan Pelajar Kesatuan Mahasiswa Malaysia ditangkap di kampus Universiti Islam Antarabangsa Malaysia di Gombak pada kira-kira jam 2:30 petang tadi. Aktivis pelajar Ashraf Nazrin Nur Azman dari Universiti Malaysia Sabah kampus Antarabangsa Labuan adalah yang pertama untuk berucap pada pelancaran siri Jelajah Bersih 5 di kampus KMM. Ketika dihubungi, Pengerusi Kesatuan Mahasiswa Malaysia Anis Syafiqah Mat Yusof mengesahkan kejadian itu dan berkata bahawa Ashraf telah dibawa ke Balai Polis Gombak. Anis Syafiqah berkata polis diletakkan dalam keadaan bersiap sedia ketika mereka tiba di kampus petang tadi. Tindakan pihak berkuasa Malaysia untuk tidak bekerjasama dalam siasatan terhadap YMDB tidak akan menjejaskan siasatan jenayah terhadap syarikat pelaburan kontroversi itu. Pejabat Peguam Negara OAG Switzerland dalam kenyataan kepada Malaysia Kini berkata mereka akan mendapatkan kerjasama daripada pihak lain. Bulan lalu, Peguam Negara Tan Sri Apandi Ali mengesahkan pejabatnya menerima permohonan OAG dan berikrar akan bekerjasama. Ini kali pertama OAG menghantar permohonan MLA kepada Malaysia selepas pejabat Peguam Negara Malaysia mendakwa tidak menerima permohonan itu. Siasatan terhadap YMDB, syarikat cetusan ilham Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak turut berdepan siasatan di pelbagai pelusuk dunia termasuk Amerika Syarikat dan Singapura. Sebelum ini, Apandi telah membersihkan Najib daripada sebarang salah laku berkaitan YMDB. Bekas pengarah urusan Bank BSI, Yak Yew Chee, hari ini mengaku bersalah terhadap 4 pertuduhan jenayah berhubung pemalsuan dan kegagalan memberi amaran tentang transaksi yang mencurigakan dalam siasatan berkaitan dengan YMDB di Singapura. Straits Times melaporkan Yak adalah pengurus bank bagi jutawan Malaysia Low Teck Jo atau lebih dikenali sebagai Jolo dan bertanggungjawab menjaga akaun YMDB untuk bank Swiss BSI. Oktober lalu, Yak didakwa dengan 7 tuduhan jenayah oleh pihak berkuasa Singapura berkaitan dengan siasatan YMDB di Republik itu. Pada masa yang sama, seorang lagi bekas pegawai bank BSI, Yeo Jia Wei, sedang dibicarakan dan berdepan dengan 4 pertuduhan kerana cuba mengganggu saksi. Yeo semalam memberitahu mahkamah bahawa Jolo adalah pelanggan paling penting Yak kerana memperkenalkan BSI kepada dana pelaburan Malaysia iaitu YMDB. Polis Singapura berkata mereka sedang menyiasat Low berhubung pengubahan wang haram. Jangan lupa layari laman web kami di kinitv.com/bm untuk berita selanjutnya. Saya Fazlan, salam hormat dan jumpa lagi.